Malam murid. Jadi hari ini sambungan kepada tajuk yang kita belajar minggu lepas, kita akan mentafsir data untuk carta palang dan carta pai. Objektif pembelajaran dan kebiasaan, saya belajar untuk menyatakan data daripada dua carta palang dan carta pai dengan betul. Untuk kriteria, saya dapat menyatakan dua data daripada carta palang dan carta pai dengan betul dan menyelesaikan 6 soalan berdasarkan carta palang dan carta pai dengan betul. Kita akan lihat tajuk dalam buku teks muka surat 165 untuk carta palang, manakala untuk carta pai kita rujuk pada muka surat 168. Manakala bagi latihan, murid-murid kita akan jawab dalam buku aktiviti mesra digital muka surat 94. Okey, lihat pada buku teks muka surat 165. Okey, di sini merupakan satu carta. Okey, kes denggi pada 31 Oktober 2014 ditunjukkan dalam carta palang di sebelah. Okey, carta palang ni dia jenis yang melintang, bukan yang menegak ya. Okey, tapi cara kita tafsir lebih kurang sama. Okey, jadi di sini carta palang ni kita lihat kes denggi terdapat beberapa negeri iaitu negeri Perak, Sarawak, Negeri Sembilan dan Johor. Okey, jadi kita lihat Perak, okay, kita catat di tepi ni. Perak bilangan kes harian adalah sebanyak 16, manakala Sarawak adalah 9, Negeri Sembilan 5 kes, manakala Johor 20 kes. Okay, jadi apabila kita kenal pasti dalam carta palang ni, negeri yang mempunyai kes yang paling tinggi ialah negeri Johor, manakala negeri yang mempunyai bilangan kes terendah ialah negeri Sembilan. Okey, jadi kita lihat soalan yang pertama. Okey, negeri yang manakah mencatatkan bilangan kes tinggi melebihi 10 kes? Okey, jadi di sini kita lihat berdasarkan carta palang ni ada dua negeri yang mencatatkan bilangan kes tinggi melebihi 10 kes. Jadi di sini negeri tersebut ialah kita catat negeri Perak dan Johor. Okey, negeri Perak dan Johor. Okay. Tak perlu kira, lihat daripada carta palang sahaja. Okey, kemudian negeri yang manakah mempunyai 4 kali bilangan kes denggi berbanding di negeri Sembilan? Okey, jadi di sini kita lihat negeri Sembilan 5 kes sahaja. Okey, 5 kes, dan negeri manakah yang mempunyai 4 kali bilangan kes denggi? Okey, di negeri Sembilan. Jadi 4 kali maksudnya 4 kali ganda. Okey, maksudnya kita kena menggunakan operasi darab. Jadi kita akan ambil 5 daripada kes negeri Sembilan tadi, ada 5 kes. Kita darabkan dengan 4, kita akan dapat 20 kes. Okey, 20 kes. Jadi jawapannya ialah negeri Johor. Okey, negeri Johor. Kemudian yang ketiga, jumlah kes denggi di negeri dan negeri samping-samping adalah sama dengan jumlah kes negeri denggi di negeri sesuatu dan sesuatu. Okey, jadi di sini kita nak cari negeri mana yang mempunyai bilangan kes yang sama, gandingan negeri yang manakah itu. Okey, jadi kita lihat. Kalau kita gabungkan, okey, kita ambil kes yang paling tinggi dan paling rendah iaitu negeri Sembilan dan Johor. Bila kita jumlahkan, kita akan dapat 20 tambah 5, okay, Johor 20, negeri Sembilan 5, kita akan dapat 25 kes. Okay, lepas tu kita semak pula. Kalau negeri Perak dan Sarawak 16 kes dan 9 kes, kita dapat berapa? Sama juga 25 kes. Jadi kita akan catat di sini jumlah kes denggi di negeri yang paling tinggi tadi iaitu negeri Johor, dan yang paling rendah iaitu negeri Sembilan. Adalah sama dengan jumlah kes denggi di negeri, kita ambil yang tadi, Sarawak dan Perak. Okey, murid-murid, mudah saja untuk kita tafsir carta palang, tiada masalah. Okey, kita lihat pada tajuk carta palang. Okey, Sarah mempunyai 80 keping gambar haiwan vertebrata. Carta pai di sebelah menunjukkan pengelasan kad gambar haiwan vertebrata itu. Okey. Jadi di sini kita lihat kad gambar ada beberapa jenis haiwan vertebrata.
Okey, haiwan bertambatan ni maksudnya haiwan yang mempunyai tulang belakang. Okey, jadi ada reptilia, ikan, burung, mamalia dan amfibia. Okey, jadi semua jenis haiwan tersebut mempunyai peratusannya kecuali bagi kad gambar amfibia. Okey. Jadi bagaimana kita akan cari peratus bagi kad gambar amfibia? Okey, murid-murid semua sudah maklum kalau carta pai yang penuh keseluruhannya ialah 100%. Okey. Jadi untuk kita cari, cikgu cadangkan kita tambahkan dahulu semua yang ada ni. Okey, jadi reptilia tadi 20%, ikan 15%, burung 35% dan juga mamalia 25%. Kita tambahkan ke semuanya, kita akan dapat 20 tambah 15 tambah 45 tambah 25, kita akan dapat 95%. Okey, maksudnya 95% keseluruhan. Okey, jadi untuk kita cari yang amfibia, kita tolakkan dengan 100%. Okey, jadi kita tolak dengan 100, 100 tolak 95%, kita akan dapat jawapan 5%. Jadi ini adalah peratusan untuk kad gambar amfibia. Okey. Amfibia maksudnya dia boleh hidup di darat dan juga di air. Okey. Yang seterusnya, cari beza antara bilangan kad gambar mamalia dengan kad burung. Okey, jadi kita lihat kalau burung 35%, manakala mamalia pula 25%. Okey, kita cari dulu perbezaan bilangan kad gambar ini dalam nilai peratus. Okey, cari dahulu, kita tolakkan beza. Okey, 35% kita tolakkan dengan 25%. Maksudnya bezanya ialah sebanyak 10%. Okey, kemudian barulah kita cari bilangan kad gambar tersebut setelah kita cari perbezaan dia peratus. Okey, tadi sudah dinyatakan bilangan kad keseluruhan tersebut adalah 80 keping. Jadi kita akan ambil 10% tukarkan kepada dalam bentuk pecahan. Akan dapat 10%. Kemudian kita darabkan dengan 80 keping kad kesemuanya. Kemudian kita lakukan teknik pemansuhan. Tinggallah 1 darab 8. Jadi 8 keping. Jadi perbezaannya ialah 8 keping. Mudah sahaja kan murid-murid? Baik. Jom kita jawab latihan. Rujuk jawab soalan dalam buku aktiviti muka surat 94. Okey, carta pai menunjukkan cara 120 orang murid datang ke sekolah. Okey, 120 orang murid datang ke sekolah. Okey, menggunakan di sini kita lihat kalau bas sekolah ada 35%, basikal 10% dan berjalan kaki 25%. Soalan yang pertama, berapakah peratusan murid yang datang ke sekolah dengan kereta? Okey, menggunakan kereta. Okey, jadi kita tolakkan ke semua pun boleh ataupun kita tambah dahulu ke semua kemudian tolak dengan 100%. Okey, jadi tak apalah kita tolakkan 100%. Okey, tolak dengan bas sekolah 35%. Tolak lagi basikal 10%. Tolak lagi jalan kaki 25%. Okey. Jawapannya kita akan dapat 30%. Kemudian soalan yang kedua, hitung bilangan murid yang datang ke sekolah dengan menggunakan bas sekolah. Okey. Jadi bas sekolah tadi 35%, kita akan tulis 35% darabkan dengan jumlah murid ada 120 orang, kita darab dengan 120. Okey, mansuhkan. Tinggal 35 darab 12 bahagi 10. Okey. Jadi 35 kita darabkan dengan 12. Kita akan dapat 420 per 10. Kita mansuhkan, kita akan dapat 42 orang. Okey. Seterusnya, kereta pula. Kereta tadi 70% setelah kita hitung, kita akan dapat 30%. Kita darabkan dengan 120. Kita lakukan pemansuhan. Okey, jadi tinggal 3 darab 12 sama dengan 3 darab 12, kita akan dapat
36. Okey. Seterusnya, 2/5 daripada jumlah murid yang berjalan kaki itu adalah murid perempuan. Hitung bilangan murid lelaki yang berjalan kaki ke sekolah. Okey, jadi yang berjalan kaki di sini 25%. Okey, kita cari dulu jumlah murid yang berjalan kaki. Okay, jadi kita ambil 25% tadi kan, tukar jadi 25%. Kemudian kita darabkan dengan 120 orang. Okay, potong. Tinggallah 25 darab 12 per 10. Okey, jadi kita akan dapat 5 darab 12, 300 per 10. Kita dapat 30 orang. Okey, jadi tadi ni murid perempuan 2/5. Jadi kalau murid lelaki ialah 3/5. Okey, sebab kalau perempuan 2/5, lelaki 3/5. Okey, jadi kita akan gunakan 3/5. Okey, murid lelaki tadi kita darabkan 30 orang. Dari mana 30 orang? Daripada bilangan murid yang berjalan kaki. Okey, jadi 30 bahagi 5 sama dengan 6. Okey, ini 1. 3 darab 6 sama dengan 18. Jadi murid lelaki adalah seramai 18 orang. Okey. Baik. Kita lihat pula soalan seterusnya, soalan carta palang. Okey, carta palang menunjukkan bilangan penduduk di 4 taman perumahan W, X, Y dan Z. Okey, cikgu seperti biasa cikgu suka kalau catat pada carta palang tersebut. Okey, jadi di sini bilangan penduduk untuk W ialah 300. X adalah di antara ni iaitu 250. Okay, Y 450 dan Z ialah sebanyak 350. Berapakah jumlah bilangan penduduk di taman perumahan itu? Jumlah bilangan penduduk. Maksudnya kita tambahkan semua. Iaitu 300 kita tambahkan dengan 250 iaitu taman X, kemudian taman Y 450 dan taman Z 350. Tambahkan 5, 5, 5, 15. Okey, tambah 1, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 3, 11. Jadi jumlah penduduk ialah 1,350. Kemudian, 50% daripada taman perumahan Z ialah berbangsa Melayu, 1/5 berbangsa Cina dan selebihnya berbangsa India. Berapakah bilangan penduduk di taman perumahan Z? Okey, jadi kita lihat. Kalau 50% ni dia bersamaan dengan 50%. Kita pemudahkan, kita akan dapat 1/2. Okey, jadi kita cari dahulu berapakah pecahan bagi bilangan penduduk berbangsa India. Okey, satu pecahan penduduk perumahan Z ni maksudnya keseluruhannya ialah 1. Okey, maksudnya bangsa India, bangsa Cina dan bangsa Melayu ni kalau kita gabungkan kita akan dapat 1. Kita gabungkan pecahan ketiga-tiga ni jadi 1. Kita tolak Melayu tadi 1/2. Kemudian kita tolak lagi dengan bangsa Cina 1/5. Okey, samakan penyebut. Okey, semua akan jadi per 10. Okey, jadi di sini kita darab 5 darab 5, ni darab 2 darab 2. Okey, 1 ni akan jadi 10/10. Tolak 5/10. Tolak 2/10. Okey, kita akan dapat 10 tolak 5, 5. 5 tolak 2, 3. Jadi pecahan penduduk India ialah 3/10. Okey, kemudian kita lihat tadi Z ini adalah seramai 350 orang. Jadi kita ambil 3/10, kita darabkan dengan 350. Okey, langsungkan. Jadi tinggal 3 darab 35. Okey, 3 darab 35, kita akan dapat 105 orang. Okey, jadi penduduk India adalah seramai 105 orang. Okay, baiklah murid-murid, cikgu harap video ini cukup banyak membantu dalam menyiapkan latihan. Sekian, terima kasih.